jiran belakang rumah pun tak ada, kawan kat sepejabat pun ada yang dah meninggal dunia. Ada tak amalan kecil-kecil yang macam Ustaz cakap itu, kalau saya buat Ustaz, dia boleh menampung amalan saya, dan apabila saya dipanggil oleh Allah nanti, dia mampu memberatkan timbangan di pada mahsyar dalam kebaikan dan memasukkan saya ke syurga. Baik. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung lagi. Apakah amalan yang tak disangka itu? Kalau kata 2 minggu lepas ataupun sebelum Ustaz datang sebelum ini, amalan dia sedikit berat tetapi tidak disangka. Tetapi iaitu hutang, iaitu orang yang suka memberi hutang. Dan hari ini kita sambung lagi mudah, lagi senang, iaitu satu perkataan yang biasa orang sebut. Baik, clue dia perbuatan ini, clue dia. Biasa kita dengar orang sebut, kalau mak-mak dia marah anak-anak, anak tu jatuhkan pinggan, la haula wala quwata illa billah, budak ni. Baik, kalau kita tengok kadang-kadang benda-benda tak baik, orang tu suka sebut la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang kalau kita tengok bapak kita, arwah bapak kita ke, atuk kita, dia bawa kereta, kita dalam kereta, tiba-tiba tengah-tengah bawa kereta tu dipotong oleh kereta belakang budak-budak muda, dia celah. Lalu atuk kita kata apa, ayah kita kata apa, la haula wala quwata illa billah, budak ni bawa kereta teruknya. Baik, sebab itu orang dulu-dulu dia suka sebut la haula wala quwata illa billah. Baik, ada orang tanya lagi, clue kedua, Ustaz, saya banyak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ada bunyi la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kenapa gandengan la haula wala quwata illa billah itu selepas la ilaha illallah, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah? Sebab itu cukup 2 kelu, cukup imam 2 kelu, cukup, nanti masa tak cukup. Baik. Jadi hari ini kita nak dedahkan, bila umur kita 40, 50, 60, 70, 80, kita mesti tahu apa sebab kita amalkan amalan ini. Lepas kita tahu kenapa, seronoknya kita nak beramal. Contohnya tadi kita nampak Imam Yusuf, dia lepas main subuh, dia habis dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nampak dia buat benda yang luar biasa. Kaki dia tak lipat lagi, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nampak? Sebab itu ada amalan-amalan luar biasa. Ustaz, saya nampak orang tu biasa je Ustaz, gaji kecil, tapi hidup dia Ustaz, Masya Allah, anak-anak menjadi, isteri taat pada suami, mak ayah dia tak pernah lupa Ustaz, dia bagi bulan-bulan walaupun gaji dia kecil. Tak tahu apa amalan dia Ustaz. Rupa-rupanya malam-malam, abang itu, pakcik itu, bila dia sembahyang tahajud, dia tak zikir banyak. Cuma bila sembahyang tahajud, dia tak pernah tinggal la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang di pejabat kita terkejut. Ada orang, dia tenang, dia relax, orang lain berebut-rebut macam-macam kat pejabat ni, tapi dia tenang, dia relax. Subhanallah. Tetapi apakah amalan dia? Rupa-rupanya lepas subuh, tuan-tuan dan puan, orang dah bangun, dah keluar, dia baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Sebab itu kita kena tahu, hari ni kita nak dedahkan satu amalan. Amalan itu dipanggil la haula wala quwata illa billah. Jadi untuk kita mulakan amalan ini, dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat rahmati Allah, tak semua orang dapat amalan ataupun pahala besar hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila masjid buat kuliah subuh, tuan-tuan dan puan, itu satu nikmat kepada jemaah yang datang pada hari itu. Saya ulang kali kedua. Boleh? Apabila pihak masjid buat kuliah subuh, itu adalah satu nikmat kepada umat Islam yang duduk atau datang pada hari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan dan puan-puan tak pergi haji hari ini, tapi kejap lagi tuan-tuan dan puan dapat pahala haji. Nabi bersabda, hadis sahih Bukhari Muslim, man shalla subhi jama'atan, barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan ni semua datuk datin sembahyang subuh berjemaah. Boleh? Semua qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk, dia menyebut nama Allah.
Jadi daripada tadi sembahyang subuh, tuan-tuan dan puan semua duduk, sebut nama Allah. Baik, sampai bila? Hatta tala'ul syamsi. Sampailah naik matahari kejap lagi. 6.58. 6.58. Sebab itu kuliah subuh, dia sampai dah nak naik matahari, dia berhenti pukul 7. Baik, Nabi kata apa? Summa shalla qira'atain. Kemudian dia pun sembahyang 2 rakaat. Kejap lagi lepas kuliah subuh, kita semua bangun sembahyang sunat Isra. Allahu Akbar. Siapa yang nak zikir lagi, dia nak tunggu duha, sembahyang sunat duha. Nabi kata, kana lahu ajrul hajjul tamah. 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 Maka baginya pahala haji yang sempurna. 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 Jadi sebab itu sebelum mula kuliah, Ustaz ucapkan apa? Imam Luqman, nama sama Ustaz. Apa dia? Tahniah, tuan-tuan dan puan. Sebab itu bukan semua orang, bukan senang tuan-tuan. Allah nak pilih calang-calang orang nak dapat pahala haji yang tamah. Macam pergi haji dan umrah, tak semua orang boleh pergi Mekah. Walaupun ada duit banyak, ada kedudukan yang baik, tak semua orang boleh pergi ke Mekah. Sebab itu kita mulakan kuliah hari ini. Tuan-tuan dan puan bersemangat, saya pun bersemangat. Baik, seperti biasa, 3 pusingan. Pusingan pertama, benarkah ini amalan? Pusingan kedua, kalau benar ini amalan, macam mana dia boleh beratkan timbangan kita di padang mahsyar? Dan yang ketiga, bagaimanakah janji Allah kita dimasukkan ke syurga dengan amalan ini? Jadi kuliah ini kuliah subuh, dia bukan rancangan Ustaz Pilot di TV Al-Hijrah. Jadi kita kena ringkaskan imam. Baik, kita pergi pusingan yang pertama. Boleh? Tok-tok guru pun dalam masjid ni ada ramai tok guru kita. Baik, kita pergi. Sahabat saya Ustaz Dr. Abdullah Jalil pun ada. Semua ada. Baik, jadi kita mula pusingan yang pertama. Baik, pusingan yang pertama Ustaz ambil untuk menaikkan semangat. Ustaz, takkanlah la haula wala quwata illa billah tu amalan. Saya ingat zikir biasa je. Saya pun sibuk lah pergi masjid, sembahyang jemaah, baca Quran. Saya Ustaz lepas sembahyang, Ustaz saya sedekah, saya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi takkanlah la haula wala quwata illa billah tu boleh masuk syurga Ustaz. Jadi kita dedahkan ini amalan, ini bukan zikir-zikir biasa. Lalu Ustaz ambil hadis pertama. Hadis ini Ustaz ambil yang pertama muqaddimah, hadis riwayat Nasa'i, Imam Nasa'i dan juga daripada Imam Al-Bukhari. Baik, Ustaz mula Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, subhanallah Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Boleh? Ustaz ambil mukadimah panjang sangat, ini hadis ni panjang. Okey, kita ambil hadis ni pendek. Baik. Nabi kata apa? Ala uallimuka au ala adulluka. Baik, kata Nabi kepada Abi Hurairah, nak tak aku ajar engkau wahai Abu Hurairah? Ala adulluka. Nak tak aku tunjukkan kau wahai Abu Hurairah? Jadi kalau kita pergi ke Madinah, depan makam Rasulullah tu, dulu rumah Rasulullah lah, dipanggil ada sofah. Sofah ni dia tinggi sikit, tempat para sahabat duduk. Sahabat suka duduk depan rumah Nabi. Antaranya bila Nabi Muhammad SAW keluar, sahabat ni dia nak belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Abi Hurairah ni dia selalu tunggu. Dia dipanggil salah seorang daripada ahli sofah, orang yang sahabat yang nak belajar dengan Nabi. Sebab itu bila Nabi keluar pada rumah, Nabi akan terus pergi ke sofah tu untuk mengajar para sahabat. Sebab itu hari ni kalau kita pergi Madinah, berebut orang nak duduk kat situ, nak rasa suasana yang macam tu. Baik, apa Nabi kata? Masya Allah. Ala adulluka, ala u'allimuka. Nak tak aku ajar engkau? Nak tak aku tunjukkan pada engkau? Ala kalimatin, di atas satu kalimah, ada satu perkataan, min tahtil arsy min kanzil al-jannah. Kalimah itu, kata-kata itu di bawah aras kanzil al-jannah, harta karun syurga. Kanzil al-jannah, bukan saja harta karun, satu harta tersembunyi di syurga. Kanzil al-jannah, iaitu dipanggil salah satu daripada imbuhan-imbuhan syurga. Subhanallah, terkejut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Wa qala Rasulullah SAW, lalu Nabi pun kata, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu bila Abi Hurairah kata, bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah, aku nak tahu apa kata-kata tu ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, la haula wala quwwata illa billah. Pendek ya? La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau orang tua-tua dulu, dia basuh pinggan jatuh, la haula wala quwwata illa billah. Jangan main-main.
Sebab itu bila kita mandikan jenazah, kan ustaz dah sebut dulu, kuliah-kuliah dulu, bila ada orang sakit, nazak, ada orang meninggal dunia, kita ada orang nak mandikan jenazah, kapankan jenazah, semayangkan jenazah, kebumikan jenazah, ikut, pergi. Sebab itu kita pergi, rupanya kita boleh nampak, kadang-kadang jenazah tu biasa, tapi bila tengah mandikan jadi cantik, ada bau wangi kat dahi. Kadang-kadang nak kapankan tu, kan Imam Yusuf kan, muka dia tersenyum. Wah, jadi kita boleh tahu apa amalan dia. Sebab itu antara pengalaman ustaz, bila kita mandikan jenazah, kita tanya, bukan tanya jenazah. Ya tak tanya jenazah. Kita tanya anak arwah. Ayah ni amalan dia apa? Rajin pergi masjid ke? Ayah pergi masjid, tapi tengah hari petang ayah tak pergi, malam pergi, subuh kadang-kadang. Baik, apa amalan ayah? Baca Quran tidak malam ke? Ayah ni dia kuat zikir lah. Dia duduk, dia suka baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Dia baca la haula wala quwata illa billah 100 kali pagi, dia baca la haula wala quwata illa billah sebelum tidur. Yang lain? Yang lain biasa ya ustaz, tak ada apa. Tahajud kadang-kadang. Subhanallah. Sebab itu dengar ustaz, Nabi kata apa? Fayaqulullah, bila kau sebut la haula wala quwata illa billah, fayaqulullah, lalu Allah menjawab kata-kata kamu. Masya Allah. Lalu Allah berkata dan Allah menjawab kata-kata kamu. Aslama abdi wastaslama, maka selamatlah hamba aku ini. Nampak tu Imam Luqman. Maka selamatlah hamba aku ini. Abdi bukan hamba abdi, abdi hambaku. Maka selamatlah hamba aku ini dan diselamatkan. Sebab itu bila kita tengok ayah-ayah kita dulu, bila dia bawa kereta, tiba-tiba rotek tu mati, dia bawa juga. Sebab duit tak ada. Duit yang ada tu dia nak beli beras untuk anak-anak dan isteri. Tiba-tiba tengah jalan ada roadblock JPJ. Tiba-tiba tengah jalan ada roadblock polis. Apa ayah kita lafazkan? La haula wala quwata illa billah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tetapi bila sampai giliran dia, dia buka tingkap. Ayah ni macam-macam. Dia ambil kopiah lah. Dia buka radio, radio bunyi Quran lah. Dia buka tingkap. Tak sempat jumpa polis, dia dah cakap Assalamualaikum tu. Nampak? Tiba-tiba dia tak tahu. Dia ingat kopiah dia yang lepaskan dia. Dia ingat radio yang Yasin, Yasin, Yasin. Dia buka kuat tu. Polis tu pun kata, saya bukan datuk, saya private polisnya. Tak apalah, Haji jalan lah. Ayah pun tutup tingkap, matikan radio. Nasib baik sempat ambil songkok Haji tadi. Nasib baik sempat ambil songkok Haji tadi. Polis tu nampak, Masya Allah. Baik, sebenarnya hadirin hadirat mata Allah, bukan songkok itu yang selamatkan dia. Betul tak Imam Yusuf, sahabat saya? Bukan songkok kopiah itu, bukan radio Yasin, 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 Yasin wal Quranil Hakim. Kumpulan keyasinan orang Johor. Baik, boleh ha? Sebenarnya dia terlepas cakap la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Polis dah pula. Ya Allah. Dia tak tahu di atas langit Allah menjawab, Aslama abdi, hambaku ini selamat. Subhanallah tuan-tuan. Subhanallah puan-puan. Subhanallah datuk datin yang dirahmati Allah. Sebab itu kenapa kita tak menggunakan senjata yang hebat ini yang bernama la haula wala quwata illa billah. Ayuh, dalam hadis pertama, pusingan pertama ini mukaddimah nak bagi tahu pusingan pertama ini amalan, bukan kebetulan. Ini amalan, bukan benda-benda biasa. Jadi amalkanlah. Baik ya. Boleh? Baik. Lalu kita tengok juga kadang-kadang ada orang berubat. Mukaddimah ya. Satu lagi hadis Nabi, kejap lagi kita pergi pusingan kedua ya. Imam Luqman ya. Baik, tuan memang stable. Setiap kali ustaz datang, ustaz nampak tuan di depan. Baik. Kadang-kadang kita tengok dekat TV. Kadang-kadang kita tengok Darus Syifa. Minta maaf lah kan, sebab kita ada ustaz Darus Syifa ni kan. Diubat orang. Kadang-kadang diubat dia tarik tuan-tuan. Tak nak, cannot go. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Dia baca macam-macam pun tak pergi. Dia baca lillahi ma fis sama law anzalna, tak boleh pergi. Tiba-tiba dekat TV pun kita tengok. Dia ambil singkatan tu je. Imam tu tarik, Darus Syifa tu tarik, ustaz tu tarik, ataupun orang biasa tarik tapi dia belajar Darus Syifa. Ada tuan-tuan, bukan semua orang ustaz je, orang biasa belajar kat Darus Syifa.
Dia tarik belakang tu, dia tarik apa? Daripada kepala dia lah, ustaz tak boleh nak bangun ni. Dia tarik. La haula wala quwata illa billah. Nampak tak? Dia tarik. Takkan saya nak suruh tuan baring pula. Dia tarik daripada badan, dada tu sampai ke jari kaki. Kan imam kan? La haula wala quwata illa. Ni kaki ni. La haula wala quwata illa billah. Wah, selesai tuan-tuan. Ui, nak tarik tu pengalaman kita. Bukan kita lah, saya tak ada, ustaz kampung je, Imam Yusof. Nak tarik tu tuan-tuan. Ui, nampak macam biasa tuan, tapi penat tuan-tuan. Sebab tu imam yang datang tu kena hargai dia tuan-tuan, nyawa dia. Kadang-kadang benda tu kacau dia balik. Dia tarik tu tuan-tuan. Penat tuan-tuan. Tapi benda tu tuan-tuan memang keluar. Benda tu memang keluar. Kenapa keluar tuan-tuan? Adakah yang tarik itu Imam Yusuf? Dia keluar kerana Imam Yusuf? Sebab itu kita terlupa. Masa dia sebut tuan-tuan, dia dah tak ada daya nak lawan benda tu. Dia tarik tuan-tuan, dia gunakan button warna merah. Button warna merah ni apa? Yang terakhir. Kalau tak nak keluar juga, la haula wala quwata illa billah. Bergegar. La. Macam betul-betul keluar. Nampak tak? Itu yang ustaz ceramah lambat tu, pasal bunyi gegar-gegar ni. Jangan marah masjid kan, jangan marah. Baik. Lalu Allah kata apa? Aslama abadi wastaslama. Hamba-Ku ini selamat. Sebab itu, janganlah kita tinggalkan senjata yang terbaik dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. La haula wa la quwata illa billah. Pusingan kedua, 6.44. Dah tak sabar nak sembahyang 2 rakaat, dapat pahala haji. Baik. Ustaz, kalau benarlah itu pusingan pertama amalan, ya Allah, lepas ni makcik nak buat. Ya Allah, lepas ni kakak nak buat, abang nak buat, abang tak tinggal dah, ya Allah. Jadi jangan tinggal. Sangat-sangat rugi, jangan tinggal. Baik. Apa kekuatannya Ustaz? Apa saya dapat kalau saya mati Ustaz di padang mahsyar? Apa saya dapat kalau saya masih hidup Ustaz? Saya dapat buat apa? Baik. Lalu Nabi kata apa? Dengar betul-betul. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sekali lagi Ustaz ambil hadis Nabi yang sama daripada Nasa'i. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la haula wala quwata illa billah, barang siapa yang sebut la haula wala quwata illa billah. Tu imam tadi tarik, Darul Syifa tadi tarik. Nabi kata apa? Kana dawa min tis'atin wa tis'ina da' aisaruha alham Allahumma. Baik, apa dia? Maka Nabi kata, itulah ubat, itulah penawar daripada 99 penawar. Salah satunya dengan izin Allah adalah la haula wala quwata illa billah. Sebab itu tengok tangan Ustaz. Kalau imam-imam baca, dia tengok benda tu tak, orang tu meracau, dia baca, dia niat, dia baca Fatihah. Kalau dia tengok berat sangat, akhirnya dia baca apa? Dia hembus, wala la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Dia tiup. Tuan, bagi anak tu minum, air tu sapu sikit kat muka dia, kepala sampai ke kaki ke apa, bagi minum. Sebab itu Nabi kata apa? Dan la haula wala quwata illa billah itu salah satu daripada 99 ubat yang Allah turunkan. Sebab itu jangan main-main. Ini bukan untuk akhirat saja, tapi untuk dunia. Sebab itu bila kita tak tenang, isteri kita menjerit, suami kita buat hal, anak kita jatuhkan pinggan, tekanan darah naik tuan-tuan, jantung tuan-tuan takut macam-macam jadi tuan-tuan. Sebab itu orang dulu umur dia panjang. Betul? Orang dulu umur dia panjang, umur 78, 80. Rupanya dia kalau apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Engkau Majid. Aku ingat siapa tadi. Dia sebut la haula wala quwata illa billah. Sebab itu tuan-tuan puan, hidup dia, ketenangan dia, umur dia adalah penawar kepada dia. Sebab itu, inilah yang dikatakan amalan. Baik. Pusingan kedua. Masya Allah. Kita ambil banyak hadis Nabi banyak, kita ambil yang pendek dulu. Kali ini Ustaz ambil hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Boleh? Sangat rugi kalau kita tak buat. Baik. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW lailata usriya bihi marra ala Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Masya Allah, cerita ni hebat. Hebat tuan-tuan. Baik, daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Usra bihi, pada malam Isra' Mi'raj, Nabi marra bihi ala Ibrahim, Nabi diperjalankan. Lalu Nabi diperjalankan, Nabi naik langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, betul, sampai Nabi Musa, yang keenam Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad kata, lalu aku diperjalankan malam Isra' Mi'raj, marra ala Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan aku pun melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, dan aku pun melewati ataupun lalu depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ibrahim di langit yang keenam, dia tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ma'aka ya Jibril, man ma'aka ya Jibril. Jibril yang bawa Nabi Muhammad ni lalu depan Nabi Ibrahim di langit yang keenam. Lalu Nabi Ibrahim tanya Jibril, siapakah bersama engkau wahai malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, man ma'aka, siapa bersama dengan engkau ini wahai malaikat Jibril? Wa qala Jibril, berkata malaikat Jibril, haza Muhammad, haza Muhammad, ini Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Nabi Ibrahim bila dia tahu itu Nabi Muhammad, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad, mur ammataka, mur ammataka, engkau mesti bagi tahu umat engkau, mur ammataka, engkau mesti bagi tahu umat engkau. Nabi Ibrahim cerdik, dia tak cakap akhbir ummataka, khabar. Orang Terengganu, orang Kelantan kata apa? Khabar, khabar, khabar kat umat engkau. Tak, dia tak guna perkataan khabar. Dan Nabi Ibrahim tak guna perkataan bahasa yang biasa, tolong beritahu umat engkau. Tidak, Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata yang sangat emergency, bahaya, tak ada masa. Mur ammataka, engkau mesti bagi tahu umat engkau. Mur ammataka, engkau mesti bagi tahu juga umat engkau. Falyuksiru min ghirasil al-jannah, falyuksiru min ghirasil al-jannah. Yang selama ni kita dengar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau subhanallah bihamdi. Tapi kali ni hadis ini dia nak cerita, sebenarnya Nabi Ibrahim cerita banyak. Maka banyakkanlah wahai Muhammad umat engkau min ghiras al-jannah, daripada tanaman-tanaman syurga. Daripada tanaman-tanaman syurga, mesti tanam tanaman syurga. Tanah tu banyak, tanam tanaman syurga. Fa inna turbataha tayyibah, sebab kau nak tahu Muhammad, tanah di syurga tu, dia katakan apa? Turbataha, tanahnya tayyibah, sangat subur, tayyibah, sangat baik. Wa arduha wasi'ah, dan tanahnya, buminya sangat luas, sangat luas. Qala, lalu Nabi bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, wa ma ghirasul al-jannah, wahai Ibrahim, apakah yang dikatakan tanaman-tanaman syurga itu? Apakah yang dikatakan tanaman-tanaman yang boleh tanam kat tanaman syurga itu? Maknanya bila kita tanam tanah tu, kita punya tanah tu, kalau tanah tu kita punya kat syurga, takkanlah tuan tanah tak boleh masuk syurga. Kena ingat. Qala Ibrahim AS, lalu Nabi Ibrahim pun sebut, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu hadirin hadirat rahmati Allah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sebab itu rugi kita tak booking tanah kita kat syurga, rugi kita tak pacakkan tanah itu dengan tanaman kita. Bila kita mati tuan-tuan puan, kita jangan tak cerdik tuan-tuan. Kita pernah dengar kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris cerdik tuan-tuan. Bukan dia nak tipu Allah, tapi dia cerdik tuan-tuan. Dia nak masuk syurga tuan-tuan. Bila Allah bagi dia peluang masuk syurga, dia tinggalkan kasut dia dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi Idris wafat tuan-tuan, Nabi sendiri sebut tuan-tuan, Allah janji tuan-tuan, siapa ada harta dalam syurga, siapa ada harta dalam syurga, dia boleh masuk balik syurga dengan harta yang ada kat situ. Sebab itu Nabi Idris tuan-tuan, dia cerdik,
Dia masuk syurga, dia tinggalkan kasut dia, tuan-tuan. Itu Nabi Idris alaihissalam. Dia booking syurga untuk dia. Tuan-tuan, kita pernah dengar lagi banyak hebat, tuan-tuan. Sayyidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Dia booking syurga, tuan-tuan, dengan ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk. Ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk. Tetapi kita ni orang perempuan yang dalam kelambu tu, Ustaz, macam mana nak booking, Ustaz? Hari-hari, Ustaz, saya ni perempuan haid. Saya ni perempuan haid. Sebab itu orang perempuan, datin-datin, tetamu Allah di belakang kelambu itu. Inilah nikmat umat Nabi Muhammad SAW. Digunakan ibadat 24 jam ibadat. Antaranya kalau tak boleh semayang, kita hanya perlu sebut la haula wala quwata illa billah. Kita boleh booking syurga di atas. Jadi sebab itu, pusingan kedua ni jangan tanya saya, Ustaz, takkanlah sebut la haula wala quwata illa billah, timbangan dia berat masuk syurga? Memang berat masuk syurga. Belum timbang memang dah confirm masuk syurga, pasal dia ada tanah kat syurga. Jadi kalau timbang tanah tu dah kat syurga, sebab itu dia dimasukkan ke syurga. Nampak tak? Sebab itu jangan pandang rendah. Kita kena jaga. Hari ini kematian tidak menjamin umur yang tua. Berapa ramai sahabat-sahabat kita umur 30 lebih, 40, 50, 60, 70 meninggal dunia. Sahabat saya dulu mengajar kuliah di sini. Depan bilik saya tak berapa jauh, Allahyarham Dr. Faisal. Dia meninggal dunia. Dia selalu ketuk pintu bilik saya. Dia keluar, dia ambil wuduk, dia ketuk pintu bilik saya. Dia keluar pada bilik dia nak pergi makan, dia ketuk pintu bilik saya. Dia nampak saya makan, dia berkejak duduk sebelah saya. Tapi tuan-tuan, 39 tahun tuan-tuan. Sahabat saya depan bilik saya tak jauh, timbalan dekan saya. Umur dia baru nak masuk 50, 51. Namanya Allahyarham Dr. Resli Muda. Berkhidmat di Jabatan Peguam Negara. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan sekencing. Bunyi rakan sekencing. Nak masuk bilik air mesti terserempak dengan dia. Nak masuk bilik air mesti terserempak dengan dia. Sebab itu ingat kata Ustaz, sangat bahaya. Amalkanlah la haula wala quwata illa billah. Sekurang-kurangnya bila kita tak mati, dia boleh jadi ubat untuk kita punya sakit sebagai syifa. Nabi kata apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau dia tak mati, itulah penawar ubat untuk dia ketika hidupnya, hayatnya. Dia sakit dia bertahan, dia tak sakit, apa juga masalah dia selesai. Itulah yang dikatakan kana tis'ah min tis'inad dawa. Dia salah satu daripada 99 ubat. Baik, Ustaz, macam mana lagi dia boleh berat timbangan di pada mahsyar? Ya Allah, saya tak sabar nak amalkan, Ustaz. Macam mana lagi, Ustaz? Baik, hadis kelima, pusingan kedua. Macam mana boleh diberat lagi timbangan di pada mahsyar? Hadis ini daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Zar ni asyara mubasyirin Nabi Jannah, 10 lelaki yang dijamin masuk syurga. Jangan main-main. Sayyidina Abu Zar ni, dia berkata, boleh? Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Baik. Qala, berkata Abu Zar, kuntu amshi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku berjalan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni antara mukjizat dia hebat. Dia tak ada mata kat belakang, tapi siapa jalan belakang dia, dia boleh tahu siapa belakang dia. Itu hebat Nabi Muhammad SAW. Faqala li, tiba-tiba kata Sayyidina Abu Zar, aku ikut Nabi Muhammad, aku jalan belakang dia. Tiba-tiba Rasulullah tahu siapa belakang dia. Nabi pun sebut, ya Abu Zar, wahai Abu Zar. Terkejut Abu Zar, aku ikut belakang Nabi. Nabi tahu aku belakang dia. Ala adulluka, nak tak aku ajar engkau? Ala adulluka, nak tak aku tunjukkan kepada engkau? Ala kanzil minal kunuzil jannah, di atas satu rahsia perbandaraan. Minal kunuzil jannah, daripada perbandaraan syurga, ataupun daripada harta karun syurga. Sebab tu kanzil jannah ni perbendaharaan. Kalau bahasa kita harta karun. Nak tak kau aku tunjukkan kau satu harta karun daripada harta karun syurga yang banyak. Sebab itu harta karun syurga ni banyak. Bukan saja kita boleh masuk syurga dengan la haula wala quwata illa billah, tapi dengan la ilaha illallah, baca Quran, tahajud malam, bantu anak yatim, pergi masjid, jadi imam, jadi bilal, semua ni dijamin masuk syurga. Itu rahsia syurga. Masya Allah. Baik. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Zar, iya ya Rasulullah,
Aku nak tahu apakah rahsia daripada rahsia-rahsia syurga itu. Qala Rasulullah, Nabi kata pendek je. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi kata apa? Engkau cuma baca la haula wala quwata illa billah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, umur kita dah 40, 50, 60, 70, 80. Tiap-tiap malam duk sebut, bila Maharaja Lawak? Dah mula belum? Malam ni ada sepah tu tak? Yang terbaru pula, Ahad ni ada gegar waganza. Jadi kalau sebut benda tu boleh. Tak kalah satu hari tak boleh sebut la haula wala quwata illa billah 10 kali. Takkan tak boleh sebut la haula wala quwata illa billah lepas solat subuh sekali, lepas zuhur sekali, lepas asar sekali, lepas maghrib sekali, lepas isyak sekali. Kurang-kurangnya kita ada harta karun syurga 5 harta setiap hari. Tapi saya tak yakin Imam Luqman boleh sebut 5. Orang muda macam dia, saya ingat amalan dia ni jadi imam. Dia ni mesti ada banyak amalan, antaranya dia sebut mungkin 100-200 kali. Orang macam imam-imam, Imam Yusuf ni, kita tak tahu apa amalan dia, tuan-tuan. Orang yang Bilal imam ni, kita tak tahu apa amalan dia. Sebab itu Nabi kata, yang dijamin masuk syurga ni antaranya Imam Bilal Siap. Sebab itu bukan calang-calang orang, tuan-tuan dan puan. Hebat. Baik. Ustaz, apa lagi saya dapat? Kalau saya mati, saya dah nampak dah masuk syurga. Kalau saya hidup, apa saya dapat? Dia boleh beratkan timbangan saya di pada masyarakat. Tapi kalau saya hidup macam mana, Ustaz? Saya dapat apa? Ini rahsia orang politik. Ini rahsia orang kaya. Ini rahsia orang-orang yang ada kedudukan pangkat. Rupa-rupanya dia amalkan benda ini. Baik, Nabi bersabda daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengar betul-betul 4 hadis sebagai penutup. Dengar pusingan kedua yang terakhir. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man an'ama Allah alaihi ni'matan. Masya Allah. Siapa yang nak kaya? Man an'ama Allah alaihi ni'matan. Siapa yang nak Allah beri dia walaupun satu nikmat. Masya Allah. Man an'ama Allah. Siapa yang dia nak Allah bagi dia alaihi nikmatan, walaupun satu nikmat. Sebab itu ingat kata Ustaz, nikmat ni banyak. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat anak-anak menjadi, nikmat kaya, nikmat naik pangkat, nikmat gembira. Siapa nak nikmat? Nabi kata apa? Fa'arada baqa'aha, maka dia mesti kekal. Cakap fa'arada, maka dia mestilah hendak baqa'aha, kekal, istiqamah. Cakap apa? Falyuksiru min qauli, dengan banyak bercakap kata-kata la haula wala quwata illa billah. Kali kedua, la haula wala quwata illa billah. Mungkin inilah rahsia orang dulu-dulu. Bila kita mandikan jenazah, ada jenazah dia cantik. Mungkin ini rahsia dulu-dulu. Pepatah Melayu berbunyi, ibu dan ayah boleh menjaga anak 10 anak, tetapi anak yang 10 tak mestinya boleh menjaga seorang ibu atau ayah. Walaupun kita nampak ayah orang dulu-dulu pakai basikal tua, kelapa sawit, pokok getah, tapi anak dia cukup makan. Dan anak dia menjadi, kalau tak jadi pun tetap sembahyang. Mungkin inilah rahsia mereka. Dan dalam hidup mereka, pinggan jatuh pun la haula wala quwata illa billah. Bila dia buka pintu pukul 5.30, pukul 6, 6.30, anak dia tak bangun lagi sembahyang subuh, dia sebut la haula wala quwata illa billah. Tak bangun lagi. Nampak? Tapi hari ni tengok, mana ada mak dan ayah buka pintu. Setan ni tak bangun lagi. Setan, memang setan anak tu. Kadang-kadang, ish, tak bangun pula. Kadang-kadang lagi dahsyat, shh. Kenapa bang? Budak-budak ni letih. Malam tadi tengok bola. Biarlah dia tidur. Hancur lagu tu, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab itu ingat kata Ustaz, keluar daripada dewan ni, la haula quwwata illa billah.
kereta kita nampak ada orang blok, macam tadi Ustaz sampai. Ya Allah, aku dah masuk rakaat pertama, tak boleh, parking tak ada. La haula wala quwwata illa billah. Terpusing pula, mana pula kosong. Imam Yusuf dah masuk rakaat kedua. La haula wala quwwata illa billah, mana pula nak parking ni. Tiba-tiba tuan-tuan, tuk, ada kosong. Dan ini cerita betul. Tadi pagi saya terlambat keluar tuan-tuan. Habislah aku tak dapat sembahyang subuh berjemaah. Saya sebut la haula wala quwwata illa billah lah. Anak saya menangis tuan-tuan. Sampai pukul 4 suku. Saya tak tidur lagi ni. 4 suku saya kata, ya Allah, macam mana aku nak ceramah besok ni. Ya Allah, tekanan darah naik lah. La haula wala quwwata illa billah. Terlambat tuan-tuan, 4 suku tertidur. Terbangun pukul 5 suku 5.20. 5.20 tu tuan-tuan siap-siap terlambat. La haula wala quwwata illa billah, tak dapat laku solat subuh. Rupanya kuasa Allah tuan-tuan. Imam Yusuf jangan marah. Mungkin agaknya izin Allah. Allah lambatkan Imam Yusuf angkat takbir pagi tadi. Allah terlambatkan, betul. Imam Luqman dia kata, Allah terlambatkan Imam Yusuf angkat takbir. Man an'ama Allah alaihi nikmatan. Siapa nak Allah dia beri nikmat kepada dia walaupun satu nikmat, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Agaknya sebanyak kereta tadi saya kata la haula wala quwwata illa, aku lambat. La haula wala quwwata illa. Rupanya tu imam agaknya tadi dia pun dilambatkan oleh Allah. Mana pula lah mikrofon ni. Allahu akbar. Kipas tak hidup lagi, aircon pula. Terlambat 4 minit. Walaupun 4 minit, 4 minit itu daripada rumah saya cukup untuk saya sampai ke sini untuk angkat takbir dengan imam. Itulah kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Nampak tak tu imam? Baru tu imam tahu kan? Patutlah aku lambat angkat takbir tadi. Ini kerja ustaz ni tadi. Baik. Dan saya tutup tuan-tuan. Kita nak sembahyang subuh. Kita nak sembahyang isyraq. Ada yang nak makan roti canai. Tapi sembahyang isyraq dulu dapat pahala haji. Pusingan ketiga. Cukup pusingan kedua ni banyak, tapi cukup. Pusingan ketiga. Ustaz, di mana janjinya syurga? Kami nak amal. Kalau kami keluar masjid ni, kami puas hati masjid menyediakan ilmu yang macam ni. Kalau kami mati lepas kami amalkan daripada kuliah majlis ilmu di masjid yang banyak ilmu ini, pokoknya kami yakin kami masuk syurga. Baik. Pusingan ketiga. Masa tak ada hadis banyak, Ustaz baca 2 hadis saja. Ustaz ambil daripada hadis Nabi. Kali ini Ustaz ambil daripada hadis sahih. Ustaz ambil yang ni panjang-panjang, yang ni pendek. Ustaz ambil daripada riwayat At-Tirmizi. Ustaz ambil daripada riwayat At-Tirmizi. Subhanallah. Baik, Nabi kata apa? An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dengar betul-betul. Baik, boleh. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala babi min abwabil jannah. Wahai Mu'az bin Jabal, engkau nak tahu tak? Aku nak tunjuk pada engkau, ada satu pintu daripada 8 pintu syurga tu, ada satu pintu syurga tu aku nak bagi tahu kau. Kau nak tak aku bagi tahu kau satu daripada 8 pintu syurga tu? Qala, kata Mu'az bin Jabal, wa ma huwa? Apa dia yang Rasulullah? Apa satu pintu tu? Sebab itu kita tak sabar nak tahu rahsia 8 pintu syurga tu, supaya kita boleh masuk salah satu pintu tu. Apa pintu tu ya Rasulullah? Salah satu pintu tu. Wa qala Rasulullah sallam, lalu Nabi pun bocorkan rahsia. Nabi kata apa? Pintu itu bernama la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Tuan-tuan, pagi ni kita dapat tahu satu rahsia tuan-tuan, pintu syurga tuan-tuan. Yang Nabi kata apabila malaikat Israfil melihat sangkakala kedua, bangkitlah manusia daripada kuburnya, dia beratur di padang mahsyar, tetapi 8 pintu syurga terbuka. Siapa ada nama di pintu itu, dia tak payah beratur, dia terus masuk. Pintu itu salah satunya Nabi kata la haula wala quwwata illa billah. Nah, tunggu apa lagi tuan-tuan? Jangan kita tunggu lagi tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan, lepat. Tu imam, lepat. Lepas habis zikir, masuk satu. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu tuan-tuan tak tahu, tu imam telah pun sebut benda tu lepas zikir. Saya bocorkan rahsia, tengok. Lepas habis subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Imam Syafi'i tak bodoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak bodoh, memang disebut Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan dan puan, selama ni tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan telah menempah pintu syurga, betul tak? Betul? Betul tuan? Betul? Betul? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 99. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Imam Luqman rasa semangat tak? Ya Allah, selama ni aku membimbing jemaah ke arah syurga, betul? Ini nikmat Allah yang kita kadang-kadang tak perasan tuan-tuan. Hebat tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Sebab itu inilah hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Subhanallah. Baik. Lalu Nabi kata apa lagi? Ala aduluka ala kanzi minal kunuz jannah. Dan kau nak tahu, itulah dia perbandaraan rahsia daripada rahsia-rahsia syurga. Sebab itu setengah daripada hadis meriwayatkan pintu pertama itu pintu la ilaha illallah. Masa tak ada. Ada setengah hadis lagi mengatakan pintu itu pintu la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam bahasa Inggeris it's a same. Dalam bahasa Inggeris it's a same. Benda yang sama. Sebab itu setengah tu imam dia akan gabung dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ada tak? Inilah nikmat Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak baca lagi, tetapi tuan-tuan masa dah tak ada. Maka sebab itu tuan-tuan, amalkanlah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itu nikmat tuan-tuan. Banyak lagi hadis dalam ni yang menceritakan tentang bagaimana dikatakan pintu syurga itu salah satunya pintu la haula wala quwwata illa billah. Antaranya hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Lalu saya tutup dengan hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Ada Nabi SAW qala, Nabi bersabda, hadis sahih Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kul, selama ni kita tahu 4 kul ya. Saya ulang balik. Tuan-tuan dan puan, selama ni kita tahu 4 kul ya. Kul apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan paling 3 kul ni kalau 4 kul, kul ya ayyuhal kafirun. Memang kuat 4 kul ni. Tak payah cakap. Memang kuat fazilat dia. Tetapi tuan-tuan, pagi ni kita bocorkan rahsia eksklusif di masjid kita ini. Ada satu lagi kul. Kul ini dahsyat tuan-tuan. Kul ini bukan benteng tuan-tuan. Kul ini terus ke syurga. Lalu Nabi sebut, Nabi tambah kul. Apa dia? Dengar betul-betul. Subhanallah ya. Sangat menarik. Dan Ustaz pun terkejut masa Ustaz baca. Masya Allah, Nabi sebut kul. Baik. Qala Rasulullah SAW, kul la haula wala quwwata illa billah. Nabi yang tambah kul. Katakanlah. Selama ni kita kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad. Ya betul? Allah itu Tuhan manusia. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai kegelapan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Tuhan yang satu. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tetapi kali ini, kul la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata, engkau sebut, kau cakap la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun, maka engkau memang dapat harta karun itu. Fa innaha kanzun, maka itulah harta karun yang kau nak cari. Minal kunuzil jannah, daripada harta-harta karun syurga. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis riwayat sittah yang paling sahih. Jadi Ustaz tutup, boleh? Dalam rancangan Ustaz Pilot, kita tutup dengan pusingan ketiga. Di sini eksklusif, kita dah tak payah pergi jauh-jauh, memang kat sini Ustaz Pilot dah ada. Jadi amalkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tuan, kalau tuan rindu pada arwah ayah, tuan rindu pada arwah mak, tambah sikit. Dan ya Allah, la haula wala quwwata illa billah ni juga aku kongsikan pahala untuk arwah abah, arwah mak. Tuan-tuan, puan-puan, Ustaz Imam Yusuf ada sini. Jangan terkejut tuan-tuan. Kadang-kadang lepas kita amal tuan-tuan, tak sampai 2-3 hari, kita mimpi arwah tuan-tuan. Mimpi arwah tu tak lama sekejap, ada mimpi di ziarah kita. Rupanya tuan-tuan, besarnya pahala dia sampai arwah boleh ziarah kita. Saya tidak pandai bercakap panjang. Amalkanlah. Dan saya sendiri merasainya. Sebab itu, inilah hari ini
Jadi kita tutup dengan doa tuan-tuan. Kita pun nak sembahyang Isyraq, dapat 2 rakaat pahala haji yang sempurna, dan kita pun nak pergi makan roti canai, dan kita pun nak pergi pasar. Jadi kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma lana warhamna wa'afina warzuqna ya Allah. Ya Zal Jalali Ikram, ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir pada hari ini ya Allah, juga muslimin dan muslimat. Panjangkanlah umur kami semua ya Allah yang hadir pada hari ini, agar kami dapat terus menyembah-Mu, beribadat kepada-Mu, membantu agama-Mu, membantu tanggungan kami, membantu muslimin dan muslimat. Ya Zal Jalali Ikram, ya Allah Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ada antara kami yang makan ubat, ada antara kami yang tengah bertahan, ada antara kami ya Allah yang sakit. Sembuhkanlah ya Allah kami-kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Janganlah Kau ambil nyawa kami dengan penyakit kami ini. Jadikanlah penyakit ini sebagai satu kekuatan iman kepada kami untuk kami terus menyembah-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali Ikram, ya Allah Tuhan kami, gunakanlah kami nikmat rezeki yang melimpah luah ya Allah, hingga umur kami 100 tahun ya Allah, agar kami dapat terus menyembah, membantu agama-Mu, membantu tanggungan kami, membantu muslimin dan muslimat. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, gunakanlah kami nikmat perlindungan-Mu yang terbaik di dunia dan di akhirat, agar kami terhindar daripada kemukaan-Mu, agar kami terhindar daripada apa jua bahaya penyakit COVID-19, agar kami terhindar daripada apa jua kesan sampingan vaksin, agar kami terhindar daripada apa jua bahaya yang menanti di dunia dan di akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, di akhirnya Allah, Engkau masukkanlah kami ke syurga-Mu ya Allah, bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus, syurga-Mu yang paling tinggi, tanpa hisab, dengan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah, yang kurang tu memang salah saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah supaya Allah mengampunkan dosa kita semua, dan suratul Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam.